Maknanya di sini hadis ini menunjukkan bahawa kalau orang tu beriltizam, mengikat diri dia dengan sesuatu hukum setakat yang ada di zaman Nabi SAW, hak sampai kepada dia sekat tu, dia buat hak tu, lepas tu katakanlah dia mati, sedangkan lepas pada tu turun lagi hukum-hukum yang lain, adakah iman dia tidak sempurna? Jawabnya sempurna, dakhalal jannah juga. Tidak kata hak buat Islam semua sekali baru masuk syurga, tidak. Hak buat sebelum turun banyak perkara hukum tu, asalkan dia pegang kemah hak sudah turun dah tu, sudah masuk syurga dah. Tidak kata masuk syurganya kurang kau pula daripada orang lain, misalnya daripada kita ni yang buat segala-galanya hak fardu, sedangkan sahabat-sahabat banyak hak difardukan kemudian dia tak ada buat pun mati sebelum pada tu. Macam mana hukumnya? Jadi apakah dia kurang? Apakah dia tidak masuk syurga? Hadis ini menjawab, kalau seseorang itu pegang dengan apa yang telah wajib ke atas dia pada masa tu, dia masuk syurga. Dia pegang dengan apa yang telah wajib ke atas dia pada masa tu. Ini berkenaan dengan sahabat ni, berkenaan dengan kita pula gitu juga. Berkenaan dengan kita. Kita yakin haji itu wajib, fardu haji itu, tapi kita tak buat haji sebab kita tak ada pitih. Kita tak ada pitih. Puasa kita buat, sembahyang kita buat, lepas tu kalau mati kurang kah? Tidak kurang. Sebab apa? I'tikad kita fardu, cuma buat. Kita tak buat tu kerana tak sampai masa dia, tak cukup syarat dia. Tak cukup syarat dia. Takkan nak curi nak pergi Mekah. Tak ada lagu tu. Maknanya tidak wajib. Orang ni, hadis ini menunjukkan bahawa setakat yang dia kena buat, kalau sekiranya dia buat tu sudah memadai. Sudah memadai. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan macam haji ke apa tu, dia tidak ada upah-upah haji ke apa tu, tak ada. Bila dia tak ada pergi, tak ada lah. Tak ada lah dia tu. Gitu. Walaupun dia kaya, dia tak pergi. Apatah lagi kalau dia susah, tak ada dah upah-upah haji tu. Setakat mana hak wajib atas dia, setakat mana hak dia buat, gitu. Mengikut mereka lah, walaupun benda ni ada khilaf. Lepas tu dalam riwayat yang kedua tu, aflaha wa abi, berjayalah dia demi ayahnya jika dia benar. Bapa bersumpah ni dengan ayah dia. Boleh kau bersumpah dengan orang ni? Sumpah dengan orang demi ayahnya, demi lampu, demi bulan, demi bintang misalnya, boleh kalau tu? Tidakkah Nabi SAW melarang? Bahkan ada dalam hadis, la tahlifu bi abaikum, jangan kamu bersumpah dengan ayah-ayah kamu, nenek moyang kamu, jangan bersumpah begitu. Bahkan wa man halafa bi ghairillah faqad asyraka, ada dalam hadis, sesiapa yang bersumpah dengan selain daripada Allah, syirik dia. Faham apa makna Nabi SAW bersumpah ni dengan ayah dia? Bukan ayah Nabi SAW, ayah Nabi, ayah orang tu. Orang hak mari tanya soal ni, apa makna bersumpah? Dah kalau siapa syirik, apakah Nabi SAW boleh melakukan perkara syirik? Satu jawapannya, di antara banyak-banyak jawapan tu, dia kata hak ni sebelum perintah larangan bersumpah dengan selain daripada Allah. Satu lagi di sini dia ada hadzaf mudhaf, orang panggil hadzaf mudhaf dalam kaedahnya. Jadi asal dianya aflaha wa abihi, aflaha wa rabbi abihi. Sebab itu baru ni ana terjemah, berjayalah dia demi Tuhan ayahnya. Demi Tuhan ayahnya. Mari mana demi Tuhan itu? Sebab ada di celah tu. Biasa dibuat dalam kaedah bahasa Arab. Tak apa buat macam tu, walaupun buat
Sebab apa buang? Sebab Allah Subhanahu Taala tu tidak nampak. Mana ghaib, tidak nampak. Walaupun tidak nampak, tak payah sebut dia, sebab dalam hati kita hadir. Kita faham orang Islam kalau bersumpah mesti bersumpah dengan Allah, bukan bersumpah dengan yang lain. Dengan itu kalau buang pun tak ada orang lain hak buang tu. Tak ada orang lain, tentulah yang dibuang itu ialah Allah ataupun mana-mana sifat Allah. Mana aflaha wa abihi wa rabbi abihi, maknanya begitu. Berjaya demi Tuhan ayahnya. Itu yang kedua. Jawapan yang ketiga, iaitu hak kata tak boleh ni, tak boleh, dilarang ni, larang bersumpah dengan selain daripada nama Allah, itu kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi boleh, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, orang lain tak boleh. Sebab apa? Boleh membahayakan kepada orang lain, sebab iman dia tu tidak kuat. Tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa. Sebab makam dia tu, kedudukan dia tu lain kedudukan dia. Kalau sebut mana-mana pun dia tidak lupa Allah, tetap Allah tu dalam hati dia, tidak pergi ke lain. Sebab itu dia kata tak apa. Jadi hak kata tak boleh ni untuk orang lain. Hafiz Ibn Hajar pula kata, tapi pendapat Hafiz Ibn Hajar dianggap pelik, ganjil oleh ulama-ulama yang lain. Dia kata apa kecek lagu tu, dia kata pelik. Dia kata hal ini terkeluar dengan tidak disengaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aflaha wa abihi, mana tidak ada demi Tuhan ke apa, tak ada tu. Aflaha wa abihi ni macam terlanjurlah, terkeluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan qasad, kata dia, bukan dengan qasad. Jadi ulama-ulama lain tidak setuju, tak pernah sabar lagu tu. Nak terkeluar dengan tidak qasad begitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah sabar. Itu berkenaan dengan sumpah tu. Kemudian dalam hadis ini dia kata, berjayalah dia kalau dia benar, jika dia benar. Jika ni mana tak tentu lagi. Ini mana tergantung. Kalau dia benar, dia berjaya. Kalau dia tidak benar, dia tidak berjaya. Sedangkan dalam riwayat yang lain ada disebutkan, mana cerita latar belakang ni hadis ni, pertanyaan ni serupa lagu ni lah. Serupa lah, iaitu riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW kata, lepas pada orang ni tanya, dia pergi, dia sambil dia kata lagu tu, Nabi SAW kata gana, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Sesiapa yang suka nak tengok salah seorang ahli syurga, tengok ke dia ni. Nabi SAW kata, siapa nak tengok ahli syurga, tengok dia ni. Maknanya dengan putus tu, dia kata dengan putus, dengan jazam, dengan yakin, mana tidak syak. Kalau siapa-siapa nak tengok ahli syurga, dia tertudah tu. Kalau bukan kalau-kalau dah. Apa makna ni, nampak bercanggah. Jadi ulama-ulama menjawab, jika cerita ni hak tula, orang ni orang yang sama, maka jawapannya ialah hak Nabi SAW kata aflaha in sadaqa, itu dia berjaya kalau dia benar. Itu Nabi SAW kata ketika dia masih dengar lagi, dia dengar lagi. Hak man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha, setelah orang itu pergi, dia tak dengar dah. Nabi SAW kata kepada sahabat-sahabat lain. Takut-takut kalau katakan satu macam pula dia. Kalau kata depan tu dengan putus, dia tak kata putus depan, dia kata balik belakang. Mana ada kalanya puji tu kita tak boleh kata depan, tidak, lebih baik kita puji tu depan, lebih baik kita puji belakang. Ada kalanya. Sebab apa? Sebab manusia ni dia ialah mana ketahu kan, takut ada apa-apa kelemahan dia, takut jadi macam lain pula. Itu Nabi SAW kata mana di belakang dia.